kita hadiahkan kepada untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat syurga yang dikasihi. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita mulakan majlis kita dengan menghadiahkan Ummul Kitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus untuk ibu-ibu dan ayah-ayah kita, sama ada yang ada ataupun yang telah tiada, dan kepada saudara mara kita yang berada di di Baitul Maqdis nun, kita doakan supaya sentiasa diberi rahmat oleh Allah SWT ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Siapa giliran baca doa pada pagi ini? Datin Putri Datin Putri. Ya, boleh insya-Allah. Okey, baca kuat sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba hudahu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, tengah baca doa ni. Allah aqdim rahmatana fil Qur'an waj'alhu nuran li absarina wa shifaa'an li sudurina wa dhikran li qulubina. Allahumma dhakkirni alfinatana. Amin. Wujuhana wa qawwi ajsadana wa sahbi mizanana. Amin. حق تلاوته وقولنا على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واهدنا مع النبي وآله الأخيار والحمد لله رب العالمين. Amin. Bagi Allah menguasaskan alam ya Allah. Selawat dan salam atas mulut kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak keluarganya ya Allah, dan sahabat-sahabat serta yang mengikut petunjuknya hingga hari kiamat ya Allah. Ya Amin ya Allah. Kami rangsangkanlah minat kami semuanya kepada Al-Quran ya Allah, dan jadikan sebagai cahaya bagi penglihatan kami dan penawar bagi dada kami dan pengubat hati keresahan hati kami ya Allah. Ya Allah, kami hiasilah kami dengan lidah kami, ceriakanlah dengan wajah kami, kuatkanlah dengan tubuh kami, periksalah dengan timbangan kami dan anugerah kami dengan bacaan yang paling sempurna dan kuatkanlah kami. Amin ya Allah. Akan kepadamu, serta kumpulkanlah kami bersama para nabi dan keluarganya yang terpilih ya Allah. Amin ya Allah. Dan segala kepujian bagi Allah Tuhan semesta alam ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, alhamdulillah. Ustazah, kawan-kawan semua, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kami sehat-sehat belaka insya-Allah. Amin. Cakap ni yang lupa baca. Apa yang lupa? Apa lupa anugerah Allah juga. Alhamdulillah, syukur. Okey, hari ini kita meneruskan pengajian kita. Minggu lepas kita bincang berkaitan dengan apa? Idgham Hukum idgham. Betul?
Ya. Itu hari ini kita sambung dengan sambungannya lah. Hukum idgham dah habis. So kita pergi kepada hukum izhar. Izhar mutlak. Ya. Kita pergi kepada hukum izhar mutlak. Ya. Ya, buku ini ya, buku Ustaz Surur ya. Ini Ustazah. Mana? Ni yang saya tunjuk ni nampak? Okey, sama Sama. Kalau color lain-lain sikit tu gelap-gelap sikit tak apa, kadang saya punya versi yang tahun berapa ya? Dia dah banyak kali kan. Dia berubah sikit dia punya muka surat. Itu tak apa. Oh ya, ini 2016 Ustazah. Ya, saya 2015. Oh, okey. Jadi dia punya muka surat lebih satu ataupun kurang satu gitulah. Ya, ni muka surat berapa Ustazah ni? Izhar mutlak. Kalau izhar mutlak ni yang hari ni saya nak ni muka surat 66. Awak punya? Oh, saya punya 67. Itulah. Jadi sikit je. Sikit je kan. Okey. Kalau ada yang keliru bab muka surat, kalau saya sebut muka surat 66, awak punya 67 betul lah tu. Tengok tajuk dia izhar mutlak ya. Ya, betul. Okey, alhamdulillah. Okey, apa benda izhar mutlak yang kita dah belajar izhar halqi kan? Okey, hari ini kita tengok izhar mutlak. Apa perbezaannya izhar mutlak dengan izhar halqi? Ya, nama izhar tapi huruf idgham. Ya. Jadi itu yang luar biasa sikit pada kita ya, kalau yang baru ini semua dah ini mengulang ya. Saya harap semuanya dah faham, sedia faham ya. Okey, jika nun sakinah dan huruf-huruf idgham berada dalam satu kalimah ataupun satu perkataan ya, maka nun sakinah itu mestilah dizahirkan, iaitu dibaca jelas. Nun sakinah itu dibaca jelas. Tidaklah oleh kerana kita tengok nun mati bertemu dengan waw. Mestilah kita dari segi logik dan dari segi kita dah belajar lama dah, itu adalah hukum idgham. Ya? Idgham al-ghunnah. Tapi kali ni kita tajuk dia izhar mutlak. Maknanya izhar mutlak ni kita dah, maknanya nun mati jumpa waw atau jumpa ya ataupun nun dengan waw je ya. Waw dengan ya je lah, pertemuan nun dengan waw dan ya dalam satu kalimah dia tidak jadi idgham. Makanya dia jadi izhar. Izhar halqi ke? Bukan, sebab dia waw bukan huruf halqi. Ya, dan ya juga bukan huruf halqi. Jadinya dia adalah izhar mutlak. Ya. Okey, hukum bacaannya macam mana hukum bacaannya? Mutlak ya, izhar mutlak ni. Nun sakinah bertemu dengan huruf waw dan ya dalam satu perkataan, tanda sukun juga dapat dilihat di atas nun tu. Maknanya kalau yang tidak dengung ni, nun dia tu ada tanda mati. Ada tanda bulat tak habis. Bulat separuh. Tak berapa nak bulat lah, tapi separuh dia tak tertutup. Cuba perhati betul-betul ya. Kadang kita ni sekali pandang je, kita tak tahu dia tertutup ke, dia tak ke, kita tak tahu. Bila kita nak menulis, nak menanda benda yang mati, ikutlah tanda ini. Separuh bulat. Kadang-kadang kita bulatkan je gitu kan. Okey. Alasan membaca nun dengan izhar pada satu perkataan apabila bertemu huruf waw dan ya adalah kerana hendak menjaga makna asal perkataan tersebut. Sebab apa? Sebab nak jaga perkataan itu. Contohnya dunia. Dunia tu dunia kan? Dunia. Takkan kita nak dengung pula dunia. Tak kena lah pula ya. Jadi kita kena baca, nak menyatakan bunyi dia tu, nak menjelaskan nun mati itu tidak didengungkan apabila bertemu dengan ya yang perkataannya satu perkataan. Okey. Yang mana jika diidghamkan atau digabungkan, katalah kita idghamkan kerana kita tengok huruf idgham, dikhawatiri sebutan itu tidak menjelaskan makna sebenar yang dikehendaki. Seperti perkataan dunia. Dunia ya, yang bermaksud dunia adalah berasal dari perkataan dana bermakna rendah. Perkataan sinwan pula maksudnya cabang.
berasal dari perkataan sinwun, bermakna menyerupai. Ya. Ini ada dalam tu, semua baca tahulah ya. Diidghamkan akan menjadi lidi atau sinwa yang mungkin tidak jelas makna perkataan yang dilafazkan ya. Yang pendek katanya, nak senang cakapnya, maknanya takut dia jadi lagu lain, takut jadi makna lain kalau kita dengungkan. Tak betul lah ya. Memang dah hukumnya izhar mutlak, memang hukumnya ialah dibaca dengan jelas, maka kita akurlah ya, mengikut hukumnya, mengikut syaratnya. Syaratnya, hukumnya izhar mutlak, syaratnya nun mati bertemu dengan ya dan waw dalam satu kalimah. Ya. Kalau dalam dua kalimah barulah dia jadi idgham ya. Kalau nun mati dengan ya, bertemu dengan ya dan waw, idgham al-ghunnah lah. Jadi berserta dengan dengung ya. Itu kalau idgham al-ghunnah. Tetapi huruf idgham al-ghunnah, tapi bacaan izhar mutlak. Kerana apa? Kerana dia dalam satu perkataan. Itulah dia jawapannya. Okey, dinamakan mutlak berarti semata-mata. Mutlak ni semata-mata. Pada izhar ini, kerana izhar ini tidak berkaitan dengan halqi. Mutlak lah. Kerana dia tidak berkaitan dengan halqi. Ya? Kalau halqi, dia tulis izhar halqi. Ya? Okey. Syafawi atau kamari tidak berkaitan ya, seperti pada izhar yang lain. Izhar mutlak ini tidak berkaitan dengan halqi, tidak berkaitan dengan syafawi dan tidak berkaitan dengan qamari. Ya. Okey, alhamdulillah. Perhatian tentang nun yang dibaca izhar, saktah dan torik lainnya. Perkataan-perkataan yang mempunyai suara nun sakinah secara lafaz bukan tulisan, seperti perkataan ni Yasin, ya, wal Quran, wal Quranil Hakim. Itu pada tulisan, begitulah tulisannya. Tapi pada bacaan dia begitu, sin ya nun mati. Nampak? Sin ya nun mati bertemu dengan waw. Ya. Pada lafaz, tengok pada lafaz. Siapa yang ada buku? Semua ada buku ke? Ke ada yang tak ada? Tak apa, rasa semua ada kan? Buku lain saya tak pasti ada ke tak ada benda ni. Dapat tengok. Okey, jadi bacaannya Yasin. Ya. Wal Quranil Hakim. Gitulah. Ya. Dan nun, nun. Jadi kalau diejek pada tulisan nun saja, huruf nun je. Lepas tu pada lafaz macam tu rupa dia. Nun waw bertemu nun waw nun. Nun tu mati. Wal qalam. Ya. Jadi di sisi riwayat Hafs melalui aliran Asy-Syatibiyah, maknanya melalui jalan Thariq Syatibi, tidak boleh diidghamkan nun sakinah itu ke dalam huruf selepasnya. Ya. Sebaliknya hendaklah dibaca dengan izhar nunnya. Walaupun kita nampak dua perkataan ya. Dua perkataan lah, Yasin satu, wal Quran satu. Dipanjangkan, ini pengecualian lah daripada izhar mutlak tadi tu. Setelah dipanjangkan huruf mad pada nun dan sin itu dengan 6 harakat, jika memilih untuk wasal, menyambung bacaan. Terus je sambung dengan tanpa dengung. Perkataan yang wajib saktah padanya dan dilarang idgham atau izhar di sisi riwayat Hafs an Asim melalui aliran Syatibiyah, iaitu pada ayat waqila man raq. Ini saja kita saktahkan kan? Ya. Yang wajib kita saktahkan inilah hurufnya. Bacaan saktah bermaksud memberhentikan bacaan tanpa memutuskan nafas sekadar tidak lebih dari 2 harakat dan meneruskan bacaan tersebut dengan nafas yang sama. Bacaan saktah ini juga wajib ditunaikan pada 4 tempat dalam Al-Quran yang akan dibicarakan dalam pelajaran yang lain, insya-Allah. Bacaan secara idgham bila gunnah tanpa dengung
pada nun sakinah dan tanwin bertemu huruf lam dan ra adalah khusus bagi bacaan menurut riwayat Hafs an Asim. Yang kita amalkan sekarang ini ialah riwayat Hafs an Asim Tariq Asy-Syatibiyah, ya. Okey. Melalui aliran Syatibiyah dan menjadi asas perbincangan buku ini. Tetapi mengikut riwayat Hafs melalui aliran Al-Jazariyah berdasarkan kitab Al-Kamil oleh Imam Abil Qasim Al-Huzali, nun sakinah dan tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra adalah dibaca beserta dengung ma'al gunnah. Tu dia. Ini nantilah kalau kita belajar Tariq Al-Jazariyah, ya. Kita ni guna Asy-Syatibiyah, ya. Okey, alhamdulillah. Kita kena tahulah kau baca imam apa. Kena tahulah Imam Hafs an Asim Tariq Asy-Syatibiyah. Jangan jawab pula imam apa. Imam Syafi'i. Tak betul lah tu. Ya. Itu kita fake kita, ya. Jadi kalau bab Quran ni kita baca Imam Hafs an Asim, ya. Hafs an Asim, ya. Okey, alhamdulillah. Ada kemusykilan tentang ni? Kita ni sebagai mengulang kaji kan, tak adalah kemusykilan, ya. Semuanya dah pakar belaka. Okey, alhamdulillah. Belum Sarah, saya baru tahu. Baru tahu. Tak apa. Tak apa, baca-baca boleh je, senang je kan. Alhamdulillah. Ustazah, buku ni saya tak ada beli kat mana? Dekat masjid je? Masjid. Ustaz Wali bagi. Oh, bila? Tahun kedai Tak Ini ingat dah bila. lama. Ini dah lama ni. Dah lama. Sebabnya janji kata nak pakai buku baru tu tapi tak siap-siap pasal PKP ni kan. Jadi sebenarnya yang tahun-tahun lepas pun kelas-kelas lain yang tahap 2 pakai buku ni lah. Ya. Yang buku Majid Hasanah tu kita dah khatam dah kan. Jadi kita pindahlah buku ni pula supaya Marina baru beli. Marina baru. Oh ya. Saya pun baru beli semalam. Ustaz Wali kata ada beberapa je. Baik, siapa nak beli baik cepat. Tu dah. Alamak, tak tahu kau nak pergi jumpa Ustaz Wali. Yalah kita pun bukan jumpa kat sini dah. Jumpa lah Maya je macam mana. Tadi pun aja Ustaz Wali dia boleh post Ustazah. Ya. Dia boleh post. Ataupun minta budak hantar dia, kita bayar duit sikit lah kat budak tu. Ustaz Maimin boleh hantar saya. Tak, saya ada beli buku. Saya pun lupa, saya kata Ustaz nanti saya datang masjid lah. Tapi tak datang-datang ni, lockdown ni tak berani lah nak pergi merayap-rayap kan. Ustazah ada buku apa? Katu kan kita beli apa namanya makhraj huruf dan apa ke tu. Itulah saya dah beli dah. Memang saya dah beli, dia simpankan lah. Tu memang tu. Nak pergi ambil dari hari ke hari tak pergi. Tak boleh suruh budak tu hantar. Suruh Muhaimin hantar ya? Dia hantar, kita bagilah dia duit sikit kan. Dah mestilah kita bagi kan. Duk ingat kata nak order makan tengah hari ke apa benda ke. Malam Wan Rehan dia hantar 5 buah buku tu. Dia hantar. Ya. Yang Majid Hasanah punya pun saya tak belajar Ustazah. Sianya. Yang Majid Hasanah tu kita dah khatam. Ya Syaibah ya? Sebab setahun lepas kan dia kata nak buat buku kan. Belajar sikit lepas tu lockdown kan. Lepas tu tak belajar lah. Ini yang buku baru ialah yang kelama. Tahun ni saya masuk Ustazah yang baru mula ni. Ya ke? Tak apa pelan-pelan. Kalau apa yang tak faham Siti tanya ya. Sebab yang lain semua dah belajar. Yang lain semua dah belajar. Jadi sesiapa yang orang baru masuk, Aliyah belajar dah kot. Aliyah, Nolia yang baru masuk kelas ni. Saya pun consider baru Ustazah. Memang tak kata tapi Ustazah, orang baru pun elok pakai buku ni, dia lagi detail. Ya. Buku ni detail lagi. Buku mana? Buku yang Ustazah pakai ni. Orang baru pun tak apa. Janji dia punya kelas sebelum ini mesti ada belajar. ada lah. Ada Kan?
Ada tapi tak apa ni belum tak detail lah lagi. Oh, tak Tapi detail. kita orang Okey. dah belajar lama pun tak pandai-pandai ha. Tak apa, benda ni pelajaran ni memang kena belajar hari-hari. Macam kita makan nasi Betul lah. lah. Dah lama dah makan nasi tapi tak mau berhenti-berhenti, kan? Hari-hari kita nak makan nasi, betul tak? Yalah, cuma kadang-kadang sedap, kadang tak sedap. Ustazah. Tak, saya sama-sama sedap, tak tahulah. Tak ada yang tak sedap. Tapi kita kawal lah makan nasi sekali sehari je lah. Kalau dah hujung-hujung usia ni macam saya ni. Lepas tu taklah banyak mana, copot tu je lah. Gitu. Tapi maknanya tak jemu-jemu lah makan nasi tu. Serupalah kita belajar ni juga. Dia memang tak boleh jemu. Kalau sehari kita tak jumpa, kita lupa. Ya. Sebab apa dia lupa? Sebab Allah memang bagi kita lupa supaya kita cari benda tu. Yang mana lah aku dah lupa dah cari, kita pun cari. Tu dia. Kalau kita ingat, kita tak payah cari. Kadang-kadang yang diingat tu tak betul. Tu dia. Jadi Allah pun istimewa dia bagi. Kita alhamdulillah syukur pada Allah. Dia bagi kita lupa, kita rajin nak mengingatkan balik. Cara mengingat macam mana? Kita buka lah buku. Ni lah yang aku cari, tak ingat. Tu jadi dah ingat. Alhamdulillah. Ya. Di samping kita sentiasa berdoa pada Allah supaya dilapangkan dada kita, dibuka minda kita untuk kita mudah memahami apa-apa yang kita belajar dan ya Allah ya Tuhanku, ingatkanlah apa yang aku tak ingat. Kita berdoa dengan Allah, bukannya berdoa dengan siapa, kita kena doa dengan Allah apa-apa pun ya. Jadi itulah izhar mutlak yang kita ada dalam Quran hanya 4 saja. Tak payah susah-susah pening. 4 kalimah saja. Walaupun kalimahnya banyak, tapi 4 jenis huruf ini je. Sinwan, qinwan, adunya, bunya. Itu saja. Itu saja. Nak ingat macam mana? Tak ingat macam mana? Ada 4 je. Boleh ingatlah. Jangan baca bunya. Tak betul. Kita kena baca jelas. Bunya. Ya. Bunyanun, ad-dunya, qinwanun, sinwanun. Lagu tu ya. Jadi kita baca dengan jelas. Hukumnya ialah izhar mutlak. Jumpa 4 ni izhar mutlak. Tak payah fikir-fikir. 4 kalimah saja dalam Quran. Walaupun ada berapa dalam Quran, ada banyaklah ya. Tapi 4 kalimah ni sahaja ya. Ada soalan? Kelas Hasanah. Kan kelas Hasanah. Ya. Apa tu kelas Hasanah? Dia cakap dengan orang lain tu. Tak apa, boleh je. Tapi kalau kita cakap tu hati-hati sikitlah sebab dia pasang itu kan. Okey. Okey, alhamdulillah kalau saya tanya beri 4 contoh izhar mutlak. Inilah dia. Ya. Sinwan, qinwan, Ya. dunya, Ya. bunya. Gitu je bacaannya ya. Hukum bacaannya hendaklah jelas ya. Hukumnya izhar mutlak. Bacaannya kena jelas. Apa yang jelas? Nun mati bertemu dengan huruf ya dan waw. Tu je. Ya, kena jelas ya. Kena baca dengan jelas. Allahu akbar. Ada lagi? Tak ada lah. Okey ya. Apa huruf-huruf pengecuali? Perhatian tentang nun yang dibaca izhar saktah dan torik lain. Perkataan yang mempunyai suara nun sakinah ada pada lafaz, tiada pada tulisan. Inilah dia. Pada tulisan tak ada, kita kena baca Yasin. Kalimah Yasin lah. Lagi kalimah apa? Nun. Ya. Surah apa ni? Nun ni? Surah Al-Qalam ya. Ujungnya tu ada Al-Qalam, wal qalam. Surah Yasin lah. Jadi insya-Allah kita dah faham. Okeylah, alhamdulillah ya. Ustazah, cuba Ustazah baca yang bacaan sakta tu. Okey. Saktah ni kita tahu dah makna dia ya. Berhenti tanpa mengambil nafas dengan tujuan nak menyambung balik ayatnya. Selepasnya. Jadi baca dia
Wa qila man raq. Sekadar 1 second lah berhenti tanpa ambil nafas. Wa qila man raq. Cuba baca Siti. Wa qila man raq. Betul lah tu. Raq tu qalqalahkan sikit. Lagi sekali. Wa qila man raq. Cantik dah tu. Alhamdulillah. Faham ya? Jadi itulah dimasukkan saktah. Jangan kita saktahkan dalam bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak ada hukum saktah. Kebanyakan kita kerana nak laju, nak cepat, kita pun saktahkan setiap huruf itu. Bagaimana contoh? Saya contohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak ada ambil nafas pun. Tapi macam berhenti. Perasan tak? Kalau orang tak belajar saktah ni, dia kata baca betul lah tu, ustazah tu. Rupanya baca tak betul. Ya. Yang dapat rasa kita sendirilah. Yang para pendengar yang pakar tajwid, dia tahulah, ini dia melakukan saktah pada huruf ini. Tak betul ya. Jadi kita kena ambil nafas lah bila tempat berhenti tu, apa payahnya. Ya. Itu kita saktah. Lagi satu pada huruf mati. Sebab kita nak menjelaskan matinya itu, dia kadang-kadang dia menambah hukum saktah. Contoh. Contoh ya. Alhamdulillah. Ham tu kita berhenti pula tanpa ambil nafas tapi. Sebab kita nak jelaskan mim. Sebab ustazah kata jelaskan huruf mati. Jangan hidupkan yang mati, jangan hidupkan kecuali qalqalah. Betul tak? Kecuali qalqalah sughra, dia seakan-akan kita menghidupkan dia mati. Sebab dia ada satu sifat lantunan, iaitu qalqalah. Kenalah macam hidup. Tapi bukanlah hidup. Lantunan. Kena faham. Jadi alhamdulillah dia saktahkan pula. Ini melakukan kesilapan yang tak sengaja, iaitu bila tak sengaja gitu, kita kelazimat kita bila lazimkan dia jadi betul lah. Makanya orang yang pakar tajwid dia tahulah telah melakukan kesilapan dalam bacaan pada huruf yang mati. Betul dah hajat dia tu. Ya, hajat dia kata nak jelaskan yang mati. Saya belajar dia kata ustazah tu kata jelaskan yang mati. Betul dah. Jawapan tu betul. Tapi ketika bacaan pada kalimah-kalimah yang tertentu tidak boleh disaktahkan. Kecuali ada saktah dekat situ. Kena baca dah gitu. Ya, jadi hati-hati ya. Terutama dalam surah Al-Fatihah. Banyak tempat-tempat yang disaktahkan kalau diperhatikan bacaan. Itu sebab saya ni 3 bulan sekali saya nak kawan-kawan semua ni betulkan Al-Fatihah. Ya, bacakan semula. Walaupun dah terror dah, berpuluh tahun dah kita baca Al-Fatihah dalam solat. Tapi kadang-kadang ada kesilapannya oleh kerana kita takut solat kita tu roboh tentu pasal kerana Al-Fatihah itu rukun. Jadi kena hati-hati dalam bacaan. Sebab kita ni semua ni dah pandai dah Al-Fatihah. Pandai dah tajwid. Tetapi adalah kesalahan kesilapan yang kita tak sangka kita lakukan. Ustazah ni betul aku baca. Saya baca tak betul ke tadi ustazah? Ini selalu saya dapat soalan ini. Saya diam je lah. Memang tu jadi kelaziman kita kena sabar banyak ya. Jadi alhamdulillah. Ya. Ustazah masa baca Al-Fatihah masa solat tu ustazah cakap baru saya perasan. Kita kadang-kadang tak perasan lah. Maknanya setiap satu ayat kena ambil nafas lah ya. Ya, kalau berhenti kalau tak berhenti tak payahlah ambil nafas. Ya. Kalau kita wasal, bacaan wasal okeylah. Tapi kena-kenalah. Yang mati tetap mati. Jangan dihidupkan. Alhamdulillah tak maulah. Kena baca Alhamdulillah. Jangan Alhamdulillah. Tak maulah gitu. Ya. Dan asyhadu Allah jangan baca asyhadu Allah. Asyhadu Allah pula. Kita rasa kalau saya baca macam itu, macam dengar betul.
Tapi sebenarnya tidak betul. Memang saya sentiasa mengingatkan sahabat-sahabat begini. Bacalah betul. Mengucaplah dengan betul ya. Mengucap tu asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la. Mana betul? Shin tu mati. Ya. Hati-hati dalam membaca tahiyat ya. Hati-hati dalam membaca Al-Fatihah. Sangat-sangat banyak kita lakukan perkara yang menjadikan salah dalam Al-Fatihah ya. Itulah sebabnya kalau ada bengkel-bengkel Fatihah, attend je supaya membetulkan bacaan kita ya. Saya sendiri pun attend bengkel-bengkel ni ya. Kadang-kadang kalau jumpa yang kenal, Ustazah ni mengapa datang? Bapanya saya pun tak reti lagi baca. Saya kata gitulah. Okay, alhamdulillah. Jadi kita sama ingat mengingat. Walaupun Nolia dah pandai, Aliyah dah pandai, Datin Puteri dah pandai, Syuaibah dah pandai, Ani dah pandai, Siti baru nak belajar, dia katalah. Tapi okey lah saya rasa dengarnya. Jadi insya-Allah kita sama-sama betul membetul ya. Betul membetul. Jangan beranggapan kita tu betul. Ya. Memang dalam baca-bacaan ni semua betul belaka, tidak tak betul. Yang tak betul ialah kita ya. Kadang kita baca tak betul, bila kita betulkan, tak betul ke saya baca, dia kata, tanya saya. Kalau betul saya tak tegur. Kadang tak betul pun saya tak tegur. Saya kata gitu. Ini saya terperasan betul. Tak betul saya kena tegur lah. Saya baca apa tadi? Huruf tu tak, kau baca nun. Kita kena jelas pula gitu. Ya. Aduh, subhanallah. Inilah dia risiko-risikonya ya. Jadi alhamdulillah benda-benda ini mengajar kita untuk sabar ya, untuk kita sabar. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita dah jelas. Kalau dah jelas kita pergi baca Quran pula lah. Kita tak payahlah baca banyak, baca tajuk banyak-banyak. Semuanya tahu, kita satu-satu tajuk lah ya. Minggu esok insya-Allah kalau diizinkan Allah kita masuk dalam Iqlab. Iqlab satu je hurufnya, tak ada susah. Jadi kita belajar supaya mantap. Ya, supaya mantap ya. Jadi kalau kita nak belajar atas lagi pada ini, insya-Allah kita dah kenal dah benda-benda ni. Kalau saya buat soalan, apakah perbezaan izhar mutlak dengan izhar halqi? Dia jauh sikit. Jadi kena tahulah jawabnya sebab kita dah belajar. Dan juga apakah perbezaan dengung iqlab dengan idgham al-ghunnah dan wajib al-ghunnah? Gitu. Jawapan kena buat 3 line lah. Wajib al-ghunnah gini, iqlab gini, ikhfa gini, idgham al-ghunnah gini. Dengung dia, apa perbezaan dengung dia? Panjang dia lebih ke? Dengung dia kat mana ke? Ya, bibir dia lagu mana? Gitu. Kita kena terangkan ya, sebab kita sudah faham. Buat apa buat macam ini? Nak memantapkan lagi pelajaran tajwid yang kita dah ada pada diri kita, insya-Allah. Dan nak melekatkan lagi, supaya kita tidak mudah lupa. Kita nampak je kalimah-kalimah itu, kita dah tahu. Nun mati bertemu dengan ba, kita tahu dah. Ya, kalau nun mati bertemu dengan ba, mesti ada huruf mim kecil atas dia. Itu iqlab lah. Ya. Jadi kita sudah tahu apa hukumnya. Bila tahu apa hukum, macam mana bacanya, kena dengung. Jadi bila kita baca Quran, jumpa kalimah-kalimah tersebut, bacalah dengung, janganlah tak dengung. Yang tak dengung izhar, jangan dengung. Ya. Yang berdengung tu kena dengungkan. Ya. Sekadar 2 harakat, kata para ulama tajwid. Macam mana panjang dengung tu, ustazah, ustaz? Sekadar 2 harakat. Dia kata gitu. Jadi kita panjangkanlah 2 harakat. Ya. Kalau mim tu mim, kita kira 2 harakat, mim ba'di. Jangan baca mim ba'di, tak ada harakat tu. Ya. Ya. Jadi itulah antum. Jadi dia lama sikit, 2 harakat. Antum. Ya. Okey. Boleh faham? Boleh Siti? Boleh. InsyaAllah ya. Yang lain macam mana? Okey, yang lain okey dah. Yang lain tu boleh jadi guru dah. Yang ni.
Boleh jadi ustazah dah. Nak belajar lagi. Alhamdulillah ya. Syaibah pun Amin, amin. Datuk Puteri Betul, Rosna Ustazah. pun. Rosna pun boleh dah jadi pembimbing. Ya. Murabi. Jadi murabi dalam bila kita buat usrah, tadarus ya. Bila-bila bukan nak tunggu Ramadannya. Tadarus ke usrah ke tidak menunggu Ramadan ya. Dulu zaman dulu kita duk fikir bila nak khatam Quran tunggu Ramadan. Tapi sebenarnya tidak tunggu Ramadan. Bila-bila kala je. Bila habis je kita baca 30 juzuk baca balik. Bila habis baca balik gitu. Baca barulah. makna. Baca makna. Baca makna ya. Barulah kita kenal ya. Barulah kita kenal rapat. Kalau saya tanya berapa jarak awak kenal dengan Quran? Macam mana nak jawab? Berapa jarak awak kenal dengan Quran? Jarak, macam mana jarak? Maksud Ustazah jarak tu apa? Jarak tu pendekatan awak dengan Quran. Tiap hari. Kita hari Tiap baca hari. berapa? Tiap hari baca Alhamdulillah. Jangan kita lupa, jangan kita lalaikan. Sebab Quran ni kita buat nombor 1 jadual kita. Ya. Jangan kita lagi penuh. Ustaz Jangan- banyak dah Ustazah, Ustaz banyak Ustaz sekarang banyak Ustazah. Ya, kita jangan kata gini, saya nak buat itu dulu, nak buat ini dulu, pergi pasar dulu, pergi di Karang baru Tak lebih-lebih ada, belum semua mengaji dah tak Quran. boleh. Di pasar tak boleh, di kedai tak boleh. Contohlah besok-besok kita Sekarang dah boleh boleh. mengaji je, boleh mengaji je. Dah lah. Maknanya besok-besok kita dah boleh, kita jangan begitu. Kita baca Quran dulu walaupun satu ayat, walaupun satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Baru pergi start kereta, pergi Ustazah. mana-mana. Ustazah, pagi ni Ya. tadi dengar ucapan Sultan Brunei. Kenapa rakyat dia tak kena COVID? Dia sentiasa dengan Al-Quran kan? Di antara sultan yang hafal Quran dia lah. Itu hari masa tidak COVID, saya ada khatam Quran di sana, di Saya lah masjid. yang pergi kan? Ros pergi ke? Yang Kubah 29. Tak pergi. 29 Kubah. Patutnya nak pergi itu kan tak dapat. 29 Kubah yang dibuat pada Mas. Masa itu dia punya staff lah, entah imam ke siapa ke. Dia cakap, dia yang beritahu kita orang ramai grup. Dia kata di antara yang hafal Quran Sultan. Ustaz lain tak tahulah, Sultan Perak ke Sultan ni tak tahulah, wallahualam. Kita berlambat-lambat komplit dia seorang pun tak ada kan? Jadi alhamdulillah ya. Dia sukalah, dia kata lain kali mari sini lagi mengaji. Tu dia ya. Alhamdulillah lah. Begitulah ya. Tapi bila orang Brunei nak datang sini tiba-tiba PKP. Nasib baik lagi tidak, macam mana kita nak menyambutnya, sebab dia sambutan dia hebat. Tu dia. Jadi bukan dia mengharapkan begitu, tapi kita kan pihak kita. Jadi alhamdulillah. Jadi macam itulah. Jadi kita gunalah Al-Quran ini nombor 1. Okey ya, jangan lepas tu baru yang lain-lain. Tu dia. Kita jadualkan seperti mana yang saya kata, pagi solat subuh baca Yasin. Kalau seorang lah. Kalau ramai-ramai tak apa, habis semayang kita bacalah. Solat zuhur kita baca Ar-Rahman. Solat asar kita baca An-Naba. Solat maghrib kita baca Waqi'ah. Solat isyak kita baca Al-Mulk. Itu surah lazim yang kita baca hari-hari, insya-Allah. Setiap kali semayang. Sesuai waktu asar kan? Boleh je. Asar kan hari-hari itu boleh je. Asar atau maghrib boleh. Jadi kita tukar. Lepas tu sunat-sunatnya kita baca Ad-Dukhan, Al-Fat, ya. Surah Hamim, 6 surah Hamim tu. Jadi baca. InsyaAllah. Allahu Akbar. Okey, kita mula dengan bacaan Al-Quran. Siapa nak mula? Kita akhir dulu baca ayat 323. Hari ni 324 lah. Ustazah, 323 kena mula ayat 19.
Ya, ayat 19 betul. Akhir sekali ayat 18 ya. Okey. Betul. Hari ni berapa bulan? 17. 12. 12. 7. Betul. 17. Okey, nak tulis date ni. Ya Allah terbalik pula. Tak apalah. Muka surat 323. Hari ni berapa orang datang? Allah, saya tak tahu nak petik mana. Tak apalah, awak sebut nama ya. Bila nak mengaji tu awak sebut nama. 12 lah, 12. Oh, 12. Okey, 12 orang. Okey, kita mengaji. Bila nak mengaji tu sebut nama ya. Memang ada nama, tapi yang ada sini tulis Nolia, Alia, Datin Puteri, Shuaibah, Ani, Siti Salbiah. Yang lain saya tak tahu nama kat mana. Nak klik-klik takut hilang. Orang tak. Orang tak pandang. Ustazah klik kat partisipan. Mana? Tak nampak. Okey. Pakai laptop kan? Oh, laptop. Klik kat participant. Okey, ada tulis 13. Okey, thank you. Okey, thank you Datin Puteri. Ya Allah, banyak nak belajar ya. Tak sempat nak belajar dengan Datin Puteri. Kan yang tu nak belajar. Saya pun tak pandai sikit. Lepas tu kalau Ustazah tutup, klik sekali lagi kat partisipan tu. Nak tutup senarai nama tu. Okey, tutup participant tu ya. Okey. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Okey, 323 mana dia? Okey. Jom baca. Saya baca dulu boleh? Ayat 19 ya. Okey, baca dulu. Siapa nak baca dulu? Siti. Siti, Okey, saya Siti. baca satu muka setengah boleh? Nak baca satu muka setengah? Yelah, Tapi 13 Mak Nuri nak. orang takut tak dan. Sempat juga. tak ada. Setengah ni seorang saja. Baca setengah dulu. Takut tak Okey, sempat habis. Okey. Setengah je. Setengah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Sekali lagi Ustazah. Okey, betul. Nafihima alihatun illallahu lafasadata. Wa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Amittakhadhu min dunihi alahi. Amittakhadhu min dunihi alihah. Okey. Qul hatu burhanakum. Ya. Hadza zikru man Hadza zikru man ma'iya wa zikru man qabli. Ya. Bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa wa hum mu'ridun. Okey, alhamdulillah. Bolehlah tu. Okey. Yang kedua, Ani. Ani nak baca, okey? Okey. Okey, saya dengar dia cakap. Tak, saya Tiga. cakap. 3, 2, 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Ulang balik. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Ya. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Dengung sikit. Dengung. Wahum bi amrihi. Okey, ulang. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك تجزيه جهنم وكذلك تجزي الظالمين. Tak ada waw, baca waw pula. Kaza je, tak ada waw. Kazalika najzi. Kadzalika tajzil zalimin. Okey. Apa itu Ustazah? Satu lagi. Sampai 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata raqqan ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Alhamdulillah. Okey, yang ketiga Syaibah. Saya ikut nama ni Ada nama ni. Syaibah? Okey. Ya insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق فهمul khalidun. Afa immittu fahumul khalidun. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Okay, alhamdulillah. Dan seterusnya Datin Putri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aka allazina kafaru in yattakhizunaka illa huzwan ahadha alladhi yazkuru alihatakum wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Uliqal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. Okey, cukup. Aliyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض أفلا يرون أنا تأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Norlia. Okey, salah. Ayat 45 hingga 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع ثم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستكم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين وضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه Anzalna. Kalau nak berhenti kenalah ma'aril sukun. Tak perasan. Wahadza dzikrum mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Alhamdulillah. Lepas ni saya tak tahu nama, nanti saya try dia tengok tunjuk dia. Nanti nampak nama. Okey. Apa dia? Rosnah ya? Rosnah belum? Saya ikut nama yang ada ni. Rosnah? Rosnah dah baca belum? Belum Rosnah. Walaqad atayna Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna
به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. Okey, alhamdulillah. Seterusnya Rohaida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatay yazkuruhum yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Summa nakisu ala summa nukisu ala ru'usihim. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Okey, alhamdulillah. Noraini. Noni. Ustazah, saya keluar sekejap tengok cucunya online sekejap. Okey. Noni. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayat 66 hingga habis. 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. Okey, alhamdulillah. Juma. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. Satu lagi. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. Sadaqallahul Azim. Siapa lagi tak panggil Nanti saya tengok partisipan dia. Okey. Oh tu. Siapa lagi? Juma, Alia, Ani, Noreni, Nolia, Putri, Rohaida, Rusna, Siti Salbia, Suhaibah. Tak ada lah. Habis lah. Fauzia ada. Fauzia mana Fauzia? Fauzia dengan Marina tak ada. Boleh keluar kot. Tadi ada ya? Tadi ada kan Marina. Fauzia, Fauzia. Tapi dalam senarai tak ada. Boleh keluar. Saya baca. Juma, Suhaibah, Siti Salbia, Alia, Ani, Noraini, Nolia, Datin Putri, Rohaida. Orang tu tak ada, Ustazah, dia pergi klinik. Siapa? Siapa? Siapa yang tadi? Fauzia. Latifah. Latifah tak ada. Okey, Latifah. Naik pagi ni. Tak, Fauzia saja, Fauzia. Fauzia tak ada pula cakap. Fauzia dengan Marina. Marina tak ada ni, tak masuk. Ya, okey, tak apa. Dah habis dah tu. Okey, kalau dah habis kat itu je lah. 10 orang je lah. Okey, ada masa. Kita jawab soalan. Jawab soalan. Sebelum jawab soalan, saya nak soal ke sebab ada masa lagi. Ustazah, saya nak tanya satu boleh tak? Boleh. Okey. Apa ni? Muka surat 529. Okey. 529. 529. Okey. Ayat yang ke-19. Okey. Saya nak tanya Ustazah baca macam mana yang ayat yang akhir tu tau. Yang mustamirin. Pasal dia ada. Mustamir. Okey, saya baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsim mustamir.
Gitu je. Mustamir. Nipis. Mustamir. Okey. Sebab dia ada Okey. ro dua kat situ kan. Dia. Bukan roh dua di bawah rim. Sabdu dia ada sabdu tu. Sabdu Mustamir. Sabdu tu roh lah. Roh yang bersabdu. Dekat situ maksudnya kalau ikutkan ada dua roh lah kan Ustazah. Kalau ikutkan kalau tak ada sabdu, roh tu dua lah. Jadi roh pertama roh di bawah ri, roh kedua mati. Jadi mir. Maknanya kita baca tak perlu Roh pertama mati, roh kedua hidup. Jadi mir. Mir. Okey. Tak perlu baca panjang sangat ya. Mir. Apa tadi Ustazah? Tak. Tak ada mat. Ya. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 19. Okey. Muka surat 529. Surah Al-Qamar. Mustamir. Macam tu je. Ya, begitu saja. Jangan sampai jadi tebal, dia nipis. Mustamir. Senyum. Nak sebut dia kena senyum. Mustamir. Jangan kalau tak senyum dia jadi tebal. Mustamir. Tebal. Dia kena senyum lah. Okey. Okey, terima kasih. Okey, kalau gitu saya tanyalah seorang-seorang ya hukum apa-apa yang teringat ya. Kita buka muka terakhir 328. 328. Saya ikut nama. Saya ikut nama yang ada dekat sini. Okey, Juma. Okey. Juma. Juma. Apakah hukum tanwin yang akan saya baca lepas ni? Wa ja'alnahum a'immatan yahdun. A'immatu wajibul guna. Yahdun ma'al guna. Okey. Kena faham soalan. Apakah hukum tanwin yang saya baca pada kalimah ini? Ma'al guna. Okey. Yang yahdu ma'al guna. Idgham. Ustazah baca yang mana? Ustazah baca yang mana? Okey Juma. Sebutan itu kena lengkap ya, jangan kata ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Okey? Idgham ma'al gunnah. Okey, alhamdulillah. Okey, yang kedua Noraini iPhone. Okey. Baris yang kedua. Baris yang kedua tak ada pula huruf dengung sini ya. Kalau tak ada saya nak tanya dengung je ya. Okey, baris yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan atainahu hukman wa ilma. Apakah hukum tanwin di situ? Ada dua tanwin, ada tiga tanwin. Jawab. Noraini. Dia mute tu. Noni, satu Ani, satu Noni. Okey, Noni. Assalamualaikum, tak dengar ke? Macam mana cakap ni? Tadi kata Noraini. Noraini iPhone. Noraini iPhone. Salah maknanya. Okey. Yang Ani tu saya panggil Ani. Silap. Kadang-kadang saya panggil Ani Syafi. Okey. Okey Noraini. Hukmau ni idgham idgham ma'al unah. Okey. Tolong jawab teratur ya. Saya baca tadi walutan. Apakah hukum ketiga-tiga tanwin itu? Yang tanwin yang mula ni izhar. Okey. Secara halqi. Kena jawab penuh ya, sayang oi. Izhar halqi. Okey. Yang kedua? Yang kedua idgham ma'al unah. Okey, yang ketiga waqaf. Tanwin yang diwakafkan. Ma'iwat. Okey, alhamdulillah, mumtaz. Okey, seterusnya Rohaida. Jawab gitu ya. Bila saya kata jelas tu, bila saya kata lengkap, kena jangan separuh-separuh, okey? Okey, untuk Rohaida. Saya sudah. Okey, baris yang keempat seterusnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Mana ke dianya? Hilang pula dia. Kanat, baris keempat tak ada pula tanwin ya. Okey, tak apa, saya cari lagi. Hilang. Yang kelima pun tak ada, yang keenam. Okey, yang keenam. Yang keenam ya. Wa nuhan idh nada min qabl. Okey, apakah hukum tanwin situ? Wanuhan itu tanwin berjumpa dengan alif izhar halqi Ustazah. Baca Izhar jelas. halqi. Baca jelas dan nyata. Dan nyata tanpa dengung. Tanpa dengung. Okey, alhamdulillah. Lepas Haidar Rosnah. Okey, Rosnah. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8 tak ada pula hukum tanwin. Okey. Okey, tak ada ya. Ada tak lagi hukum tanwin? Tak ada. Okey, kalau nun mati ada tak nun mati? Yang ke-8 ada. Yang ke-8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8. Okey. Okey, yang ke-8. Ayat apa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Allazina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum. Apakah hukum tanwin di situ? Mana saya tak jumpa ayat ni Ustazah. Ayat ni 77. Ayat 77 muka surat 328. Oh ni. Jumpa dengan fa. Innahum ya Ustazah. Kan sau. Tengoklah ayat 77 tu. Innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum. Betul lah tu innahum. Inna. Hukum tanwin, tengok yang huruf bertanwin itulah saja dijawab. Yang lain tak usah sentuh. Ini ma'un bila ma'unah. Apa yang ma'unah? Saya dah pesan tadi kalau jawab tu jawablah tepat. Idgham ma'unah. Salah. Dua mati uju paha. Apa hukumnya? Idgham ma'unah. Ya ke idgham? Fa tu huruf idgham ke? Sorry. Bukan. Bukan. Ifa hakiki. Ifa. Sorry. Rosna jawab. Yang lain jangan jawab. Dia tak orang jawab. Terajin mana? Ke tak tahu soalan? Ifa tadi Ustazah. Ifa. Okey. Ifa apa dia? Saya pesan tadi jangan jawab sekerat. Ifa hakiki. Okey. Jawab ifa hakiki. Ya. Tengok baik-baik ya. Jawab soalan kena penuh. Jangan sekerat. Ya. Belajarlah, biasakan diri itu begitu. Walaupun pergi kelas mana-mana. Kadang kelas mana-mana boleh je bagi sekerat tu. Tapi dengan saya bagi penuh. Saya tak nak sekerat ni. Ya. Okey, alhamdulillah. Okey, dan seterusnya siapa? Siti Salbiah. Siti Salbiah, yang lain tunggu giliran. Sempat insya-Allah. Mana ke dia? Ada sampai ke sini tanwin? Tak ada Kalau tak ada kita pindah 327. Muka surat 327. Okey ada. Atas sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum juzazan illa kabiran lahum. Okey. Okey, beri hukum yang huruf kalimah yang bertanwin itu. Sekejap. Salah buka. Tanda dulu. Kalau kita nampak tanwin, tandakan dulu baris ke ataupun bulatkan. Sebab mudah nak jawab, bila kita cari-cari. Salah tersilap buka surat. Muka surat 327. Atas sekali. Yang lain nak semak ya. Tengok baik-baik kawan jawab. Yang ini zan illa tu kan? Izhar. Yalah, saya tanya saya balik pula. Izan tu izhar halki. Okey, izhar halki. Lagi satu?
Ada dua tanwin situ. Satu tanwin izhar halki, satu tanwin apa? Idram bila guna. Idgham bila gunnah. Macam mana baca dia? Kabirul lakum. Okey. Macam mana pencerahan pada bacaannya? Baca pencerahan. Tidak dibaca terus tidak Tanpa ada dengung. tanpa tidak ada dua harakat tanpa dengung. Kabirul lakum terus masuk Okey. ke dalam huruf lam. Okey. Memasukkan tanwin ke dalam lam dan dibaca tanpa dengung. Okey. Okey. Dan yang pertama tadi memasukkan huruf yang bertanwin, ya. Okey. Ke dalam huruf hamzah qata' tanpa dengung, baca dengan jelas, iaitu izhar halqi, sebab hamzah itu adalah huruf halqi. Yang tadi lam itu adalah huruf idgham. Okey. Jadi, okey, jelas? Okey, sekarang saya beralih kepada nama yang seterusnya. Okey. Okey, absen orang ini lagi. Nah, ni kan udah. Okey. 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 Nurlia Osman. Nurlia tengok pada baris yang ketiga, muka surat 327. Qalu sami'na fatan yazkuruhum. Apakah hukum tanwin di situ serta pencerahannya? Idgham ma'al gunnah. Tanwin jumpa ya masuk bersama dengung. Okey, alhamdulillah Nulia, bagus. Okey, sekarang Alia. Alia. Alia ada mana tengok? Ada tak lagi tanwin? Hari ni kita belajar tanwin je lah ya. Tanwin saja. Okey, soalan. Okey. Ayat 66 ya. Ayat 66. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Okey. Apakah hukum tanwin di situ dan apakah hukumnya ketika wasal dan ketika waqaf? Okey. Syai'au idgham bila guna. Idgham ma'al guna. Idgham ma'al guna. Okey, idgham ma'al guna. Okey. Kalau baca tadi kalau wasal idgham ma'al guna. Kalau waqaf. Kalau waqaf syai'a. Syai'a, tapi punya apa Ustaz? Saya tak faham. Tak faham? Syai'a je. Saya baca tu tapi tak tahu hukum dia apa. Kalau waqaf dia jadi ma'iwan. Kalau waqaf jadi ma'iwat, kalau wasal jadi idgham ma'al guna. Okey. Okay, alhamdulillah. Catat tu. Catat. Nanti lain kali nak tanya tahu jawab dah. Okey. Datin Putri. Okey, alhamdulillah. Ufil lakum. Okey, Datin Putri tak payah tengok soalan. Tak payah tengok dalam ni lah. Apakah perbezaan antara idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah? Idgham ma'al gunnah adalah apabila kita bertemu dengan 4 huruf ma'gunah, apabila bertemu dengan 4 huruf iaitu yaum, ya, waw, mim, nun, hendaklah memasukkannya berserta dengung. Manakala bila gunnah pula bila tanwin bertemu dengan lam dengan ra, hendaklah kita bacaannya tanpa dengung. Okey, alhamdulillah, mumtaz. Okey, Syuaibah. Syuaibah. Tengok ayat 69. 69. 69. Bardaw wa salam. Wa salaman ala Ibrahim. Apa hukum di situ?
Tanwin bertemu dengan Daun bukan daun. Wasalaman tu izhar. Ada dua, sorry, ada dua. Ha. Nanti saya baca balik semula. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Okey, ada dua tanwin di situ. Itu tanwin pertama. Tanwin Tanwin pertama berjumpa hukumnya dengan waw, fa'aruna. yang lain dulu diam. Daun dulu. Syaibah jawab. Ya. Syaibah, tak dengar you jawab. Tanwin pertama hukumnya apa? Tak dengar suara Tanwin saya. jumpa waw. Ha. Dia tahu tanwin bertemu dengan waw tu ialah Ha. Ialah apa? Dia Idgham. idgham ma'aruna. Idgham ma'aluna. Dibaca macam mana? Dibaca dengung ke dibaca tak dengung? Dibaca dengan dengung. Dibaca dengan dengung. Okey, tanwin kedua. Tanwin kedua. Izhar. Haki. Izhar harki. Dibaca dengan? Dibaca dengan jelas. Tanpa Okey, dengung. alhamdulillah. Apa macam takut-takut je kan kita dah kawan lama. Tak. Takut. Ustazah. takut orang kampung takut. Apa takut, kita kan sekampung, sekapet. Dapat tapi. Salah, kadang-kadang Salah. tahu kan bila nak cakap tu bergerak. Tak tahu nak bergerak. apa itu. Tak apa. Tak apa, lama-lama saya tanya tahulah, tak adalah takut. Jangan takut ya, kita sahabat lama dah. Ustazah, saya pun cakap banyak tapi bila orang soal je saya dah gagap. Okey, Okey Ani. Ini yang terakhir kan Ani? Ustazah, Ya. boleh saya nak keluar? Siapa nak keluar? Saya Nolia, saya ada kelas 10.30. Boleh. Silakan. Yang nak tanya tak payah tanya pun tak apa Ani. Ani nak keluar juga. Terima kasih Tak, Ustazah. saya tak keluar. Ani Syafita. Okey. Terima Okey kasih, Ani. Ustazah. Assalamualaikum. Okey, Ya, sama-sama. Jumpa lagi. Okey Ani Syafi. Okey, tengok ayat mana yang ada tanwin lagi bawahnya. Okey. Ni, Waluton. Ayat 71 ya. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Ada satu je tanwin di situ. Walutan i tu ya. Ya. Walutan i. Apa Izhar hukumnya? halki. Izhar halki. Izhar Baca halki. dengan? Baca dengan jelas. Okey, Dia alhamdulillah. jelas. Okey, alhamdulillah. Bagus Ani, bagus. Alhamdulillah. Habis dah? Siti Salbiah dah? Dah. Oh, Dia gitu lah. Sudah tadi. dah tadi dia mula-mula sekali kan? Dah habis Yang dah. ketiga Okey. ke keempat tadi. Kalau dah habis, alhamdulillah. Kita buat apa lagi? Dah habis lah. Kan? Soalan. Jawapan Soalan minggu lepas. Okey. Soalan minggu lepas. Soalan saya akan kirim kemudian. Pasal saya kena tulis-tulis kan? Ustazah, soalan nanti Ustazah bagi soalan yang kita belajar tentang izhar apa tu? Sebelum idgham ma'runa tu, Ustazah ajak izhar apa Haki. Izhar halki. Izhar mutlak. Izhar mutlak. Hari ini izhar mutlak. Hari ini izhar mutlak. Izhar Dengan izhar mutlak tu bezaannya. bukan Hari ni sebelum tu mutlak, 2 minggu yang sudah izhar haki kan? Izhar haki ya. Izhar haki. Apakah pengertian izhar dari segi bahasa? Itu. Okey, kawan-kawan jawab. Aliah jawab, Datin Puteri. Izhar jelas dan nyata. Okey, jelas. Okey, dan nyata. Itulah jawabnya. Ikut. Pengertian izhar halki dari segi istilah. Apa jawab Ustazah? Saya jawab ni. Tadi Saya jawab dari Ustazah. segi bahasa jelas. Dari segi istilah. Istilahnya melafazkan nun sakinah tanpa dengung. Okey, melafazkan Nun sakinah
Nun sakinah. Dengan jelas tanpa Dengan dengung. jelas tanpa dengung. Okey. Itulah jawabnya Siti. Siti dah ambil. Okey. Apakah berapakah huruf halki? 6. Okey. Lah. Beri contoh izhar halki dalam satu kalimah. Adakah? Ada. Dan dua kalimah. Bagi tiap-tiap satu huruf halki. Contoh kena tengok Quran ya. Tak boleh reka-reka. Okey. Siti boleh cari dalam Quran. Boleh Ini nak jawab soalan Siti lah ni. Okey. Apakah tanda untuk mengenal hukum izhar halki bagi huruf nun dan tanwin? Huruf nun tanda mati. Dan Nun dia tanwin ada tanda mati. Okey. Kena Satu tulis lah. yang bunyi Nun, tanda sukun. nun ada Tanda tanda mati. mati. Itu dia jawabnya. dan tanwin bertanda selari. Tanwin ada tanda Selari. Tanda dua selari. dua selari. Selari. Okey. Bila selari itu maknanya benda tu dua lah. Okey. Sebutkan tahap izhar berdasarkan kedudukan makhraj halki beserta huruf-hurufnya. Tahap dia. Tahap bawah, hamzah. Hamzah terendah dah. Buatlah garis 3 tu. Buat 3 tingkat. Okey. Bawah sekali hamzah. Tadi yang tu saya ingat. Pertengahan. Pertengahan. Ain kha. Ya. Tak, Ustazah itu cakap apa? Menurut riwayat Haf an Asim melalui Tariq Asim. Ya. Terendah, yang terendah Gha dengan Kha, pertengahan Ain Ha, teratas Aha. Sebenarnya terbalik tau. Yang bawah yang sekali saya ingat. hamzah ha. Yang bawah sini hamzah ha. Hamzah ha. Hamzah ha, yang tengah ain ha, yang atas sekali dekat dengan anak tekak tu ghain kha. Ghain kha. Saya panggil itu yang atas. Betul. Ya, kita betulkan sendiri. Tapi tak pasal yang dalam buku ni kan. Tak apa, buku mana pun boleh sama je. Yang kesilapan tu makhluk yang buat, mesti ada silap. Tak apalah. Kita ikut pahaman kita lah, kita tunjuklah bawah ini, tengah ini, atas ini. Mesti betul punya. Kalau macam ujian menulis kita kena tunjuk leher lah Kita lukis lah. Lukis panjang macam leher. Lepas tu buat 3 peringkat, 3 tahap. Ya. Okey. Okey, jelas ya. Yang minggu lepas punya jawapan. Okey. Apakah yang dimaksudkan idgham dari segi bahasa? Okey. Memasukkan atau menyambungkan. Okey. Dari segi istilah tajwid. Dari segi istilah tajwid. Menggabungkan suara huruf. Menggabungkan suara huruf yang sukun tadi, yang mati ataupun sakinah ke dalam huruf yang berbaris. Okey, itu dia ya. Apakah huruf-huruf idgham yang dihimpunkan dalam rangkai kata? Yarmalun. Okey. Kena faham ya. Kena faham soalan. Ya. Jawabnya kita tahu tapi soalan kita tak faham, kita pun jawab mengaku. Okay. Yang ketiga, pembahagian idgham terbahagi kepada 2. Sebutkan kedua-dua bahagian itu. Idgham dengan idgham bila gunnah. Okey, pandai. Yang keempat, apakah cara bacaan bagi idgham ma'al gunnah dan bila gunnah? Jadi ma'al gunnah menggabungkan baca dengan huruf yang sekedar huruf berbaris beserta dengung. Ada 2 harakat. Ya, huruf tanwin atau nun mati dimasukkan huruf selepasnya beserta dengung. Yang lagi satu bila gunnah? Bila gunnah? Tanwin dan huruf nun mati masuk ke dalam lam dan ra dibaca dengan tidak dengung. Kena jelas. Jawapan tu kena jelas. Jadi kawan-kawan baca kita punya jawapan pun
Tak ada tanya lagi dah, memang tepat. Kalau kita sekerat-sekerat apa ni ya, izhar apa ni, dia tanya-tanya pada diri dia. Jangan menyusahkan orang, menyenangkan orang dapat pahala. Okey. Okey, beri 2 contoh kalimah ma'al gunnah dan bila gunnah. 2 contoh. Tengok dalam Quran ya, kena kalimah yang betul. Contoh may yasha ataupun may yaqul, ya. Min ladun, min rabbi. Okey. Dan apakah perbezaan idgham naqis dan idgham kamil? Idgham naqis, Idgham kamil tidak sempurna. tidak Kamil sempurna. sempurna. Okey, satu sempurna, satu tak sempurna. Senang dia nak ingatkan. Hmm. Apa dia huruf sempurna? Amin. Dia ada Nun dan tanda. Huruf kamil, nun yang digabungkan dengan huruf Lam dan ra. Dalam. min nun. Sempurna? Wow, ya. Okey, alhamdulillah. Okeylah tu, boleh jawab tu, pandailah tu. Hebatlah kelas ni. Insya-Allah. Tengok buku Ustaz. Tak apa, mula-mula tengok buku, lama-lama jangan tengok buku. Tengok hari-hari buku, lepas tu bila soal jawab jangan tengok. Macam tu, kita nak test diri kita. Test diri kita ya, bukan siapa-siapa kita. Tak betul pun tak apa, kita belajar. Ya. Kalau betul semua mengajarlah pula. Ya. Okey, alhamdulillah ada soalan. Nanti soalan yang hari ini akan menyusul insya-Allah. Okey. Kalau dah habis kita tutup dengan doa ya. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup dengan doa. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul karim. Amin. Wa tanzilum min rabbil alamin. Amin. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa illal alladziina ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, alhamdulillah, maka katamlah kita mengaji hari ini ya. Katam untuk hari inilah. Ya, katam untuk muka surat hari ini. InsyaAllah kalau diizinkan Allah kita jumpa lagi minggu depan ya. Yang baik daripada Allah, yang tak baik adalah kekurangan saya dan kedaifan saya. Oleh itu saya minta ampun dan maaf pada sahabat-sahabat Al-Quran yang setia ini. Wallahu a'lam.